menanganinya. Okey, konfrontasi. Kerajaan Indonesia sebenarnya pada peringkat awal mereka sebenarnya kalau kita lihat mereka tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan ini hanya muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan bahawa Indonesia telah terlibat membantu pemberontakan Brunei. Sebenarnya pemberontakan Brunei ini adalah apa tahu? Ada satu yang dipanggil AM Azhari, pemimpin Parti Rakyat Brunei. Mereka tak mahu Brunei bergabung dengan Malaysia. Jadi mereka melakukan pemberontakan. Tunku Abdul Rahman pula kata apa? Oh, ini pemberontakan ini mesti dibantu oleh Indonesia ni. Jadi Indonesia pun marah. Jadi Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menyelar rancangan Malaysia. Menyelar ni maknanya mengkritik. Menyelar ni maknanya mengkritik rancangan Malaysia sebagai satu cara meneruskan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Dia ada konflik. So sebenarnya bila berlaku pemberontakan di Brunei yang mana mereka tak mahu Brunei masuk Malaysia, so Tunku Abdul Rahman kata apa? Ini kerja Indonesia. Indonesia pun marahlah. So Parti Komunis Indonesia iaitu parti komunis yang banyak menyokong Presiden Soekarno pada awal tu ya. Presiden Soekarno Jadi PKI ini telah komplain. Dia kata apa? Ini Malaysia sebenarnya rancangan Malaysia ni adalah satu dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British dulu. Baik, satu soalan cikgu nak tanya. Apa itu neokolonialisme? Siapa boleh jawab? Boleh tuliskan dalam grup chat sekarang. Apa itu neokolonialisme? Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Cepat. Perluasan pengaruh politik? No. Apa maksud neokolonialisme tu? Afiq kurang tepat. Yang lain? Takkan tak tahu kot. Amalan geopolitik. Okey, perluasan pengaruh politik oleh sebuah negara kuasa besar ke atas negara lain yang baru merdeka. Copy paste je. Okey, baik. Dalam banyak-banyak jawapan yang kamu bagi tu, hanya seorang saja yang betul, iaitu jawapan dari siapa? Jawapan daripada Amira Aida. Ya, iaitu jawapan dia apa sebenarnya? Dasar neokolonialisme ni bermaksud apa tahu? Penjajahan bentuk baru. Okay. So, penjajahan bentuk baru. Neo tu baru, new. Neo tu baru, new. Kolonialisme, penjajahan. Jadi, neokolonialisme maksudnya dasar penjajahan bentuk baru. Kenapa bentuk baru, cikgu? Sebab sebelum ini penjajahan mestilah dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menyerang. Menyerang, invade, kemudian conquer. Betul? Itu dulu. Yes, neo tu baru. Tetapi sekarang ni, untuk menjajah bentuk baru, kita tak perlu serang. Kita buat perjanjian aja. Buat perjanjian, negara itu telah dijajah. Buat perjanjian, negara itu telah dijajah. So, ini dikatakan neokolonialisme, penjajahan bentuk baru. So, bila kita lihat sini, yelah, PKI ni marah. Sebab apa? Rancangan Malaysia ni sebenarnya adalah satu cara British untuk menjajah Singapura, menjajah Sarawak, Sabah dan Brunei. Nampak tak? Jadi sebab itu PKI marah. So, dengan itu, apabila berlakunya begitu, maka berlakulah konfrontasi, iaitu pada 20 Januari, kalau kita lihat di sini, pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, iaitu Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia
dengan alasan akan mengancam kedudukan Indonesia. Nampak ni gambar, putus hubungan. Putus hubungan. Duta-duta Malaya dipanggil pulang. Putus hubungan. Kalau ada yang tanya, cikgu, konfrontasi ni sebenarnya apa? Konfrontasi ni adalah kita kata sebagai penentangan. Penentangan, konfrontasi, confront. Konfrontasi. So, Menteri Luar Indonesia Dr. Subandrio mengumumkan dasar konfrontasi itu dengan alasan penubuhan Malaysia ini akan mengancam kedudukan Indonesia. So, kalau kita lihat di situ, daripada 20 Januari itu, peristiwa penentangan Indonesia 20 Januari 1963 melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu dengan slogan Ganyang Malaysia. Apa itu ganyang? Apa itu ganyang? Bukan Gangnam bukan Gangnam. Gangnam tu di Korea. Tu Gangnam. Ini ganyang. Apa itu ganyang? Okey. Apa itu ganyang? Hancur. Lain. Lain. Ganyang Malaysia. Ganyang ni maksudnya apa tahu? Hentam Malaysia. Ganyang ni bermaksud pukul Malaysia. Ataupun ganyang ni bermaksud belasah. So ganyang Malaysia maknanya apa? Belasah Malaysia. Nampak tak? Sampai satu tahap Indonesia ingin belasah kita kan. Belasah Malaysia tahu. Jadi sebab itu pada 16 Januari 1963 benda boleh gaduh buat apa bincang. Macam terbalik je kan. Bukan benda boleh boleh bincang buat bergaduh. Terbalik Shimir. Benda boleh gaduh buat perbincang. Okey. Baik. 16 Januari 1963 hingga 27 Mac 1963 ini sejarah. Tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Serangan gerila ni sebenarnya bermaksud serangan secara ambush dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil, tiba-tiba serangan hendap. Kemudian bila dapat menewaskan musuh, masuk balik dalam hutan lagi. So itu dipanggil serangan gerila. So tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak tau. Dan pada Ogos hingga Disember 1964, pendaratan gerila di Johor. Maknanya pendaratan tentera-tentera Indonesia secara gerila. Di mana? Di Johor. Di Johor ya. Jadi kita lihat di sini ada poster mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan khabar angin. Itulah dia. Okey. Apa ditulis ni? Siapa boleh baca? Tulisan Jawi? Apa ditulis kat situ? Pahlawan senjata kita. Okey, pahlawan senjata kita. Lepas tu yang bawah tu? Dah lah. Padamkan segala berita angin. Pandai. Padamkan segala berita angin. Itu yang di bawah tu. Ini poster dia. Mengingatkan. Yes. Pahlawan senjata kita. Padamkan segala berita angin. Okay. 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 So yes, ini moto terbaik. Cantik hot dia. Cantik hot. Okay. Baik. Okay. Secara umumnya, okay, kalau kamu katakan macam kamu ambil maksud neokolonialism tadi, okay, iaitu perluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain, sebenarnya kuasa politik itu betul. Tetapi dia tak mentionkan tentang maksud neo. Neo tu maknanya baru. Dengan cara baru sebenarnya. Perluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain dengan cara baru. So itu neokolonialism. Jadi apa yang penyataan di sini tu, maksud sebenar di sini tu, itu bagi cikgu ianya adalah kurang tepat. Kurang tepat. Sebenarnya adalah dasar penjajahan bentuk baru. Neokolonialisme. Okey. Baik. Kita lihat di sini ini gambar-gambar antara anggota keselamatan Malaysia bersama-sama Komando Marine British
meronda di sepanjang Sungai Serudong Sabah semasa konfrontasi. Di sebelah kanan ni gambar Tun Abdul Razak Husin memberikan taklimat kepada penduduk di Sabak Bernam tentang konfrontasi. So kita lihat di sini tindakan ketenteraan terawal berlaku di apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia ditebedu di Sarawak. Mula-mula tentera-tentera Indonesia telah mendarat di Tebedu Sarawak dan pada 29 April 1993 berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Kalabakan ni kalau tak salah cikgu iaitu di Tawau. Dan ini memang kita katakan sebagai peristiwa berbalas tembakan ni adalah peristiwa yang berdarah sebenarnya sebab berlaku pembunuhan dan berlaku juga kematian di antara kedua-dua pihak. Dan memang ada cerita dia Kalabakan ini semasa berlaku ni konfrontasi tu. Dan yes, siapa cari pasal? Itulah. Jadi sebenarnya kita kebanyakan tentera ini di Sabah ni hanya menjaga sempadan, tetapi tentera-tentera Indonesia ni cuba untuk cross dan menyeberangi sempadan dan ini menyebabkan berlaku berbalas tembakan. Okey. So pada 2 September 1964 berlaku peristiwa Bukan. Okey, baik. Berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Labis ni di Segamat mendaratnya 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor dan gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Nasib baik pasukan tentera Malaysia hebat. Berjaya menangkap ke-30 orang. Dari dia diturunkan menggunakan helikopter. Helikopter kapal terbang Indonesia menceroboh negara kita dan mendaratkan 30 orang. Bukanlah 30 orang tu terbang. Kau ingat apa? Ini bukan cerita Avengers Ini bukan cerita Avengers. Ini sejarah dia. I believe I can fly. Okay. Kau ingat daripada Indonesia boleh terbang macam tu je ke? Bukan. So mereka mendarat dan ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Tak tahu ada Iron Man lagi. Itulah. Risau pula kan. Tahu ada Iron Man Kita lihat Dr. Ismail Abdul Rahman. Nama ini kamu kena ingat sebab oleh kerana jasa Dr. Ismail ini, maka Dr. Ismail ini telah diberikan gelaran Tun. Dengan gelaran Tun itu nama dia adalah Tun Dr. Ismail. Dengan nama Tun Dr. Ismail inilah diabadikan di kawasan-kawasan perumahan di Selangor ni, iaitu seperti di kawasan-kawasan Damansara ada Taman Tun Dr. Ismail, TTDI kan. Di Shah Alam ada juga TTDI Jaya. TTDI itu apa? Taman Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail tu siapa? Dia ni lah. Dr. Ismail Abdul Rahman. Yes. Dia ni lah Dr. Ismail ni ya. Baik. So Dr. Ismail Abdul Rahman ini membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Dan kaedah provokasi. Maknanya apa tahu? Kaedah provok. Kita tahu provok kan? Provok ni maknanya sengaja mengapi-apikan supaya orang marah. Itu provokasi ya. So kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Apa maksud dia ni? Sebenarnya bila kita fikir balik, kenapa Indonesia menghantar tentera gerila di Sabah? Kenapa mendaratkan tentera-tentera gerila di Johor? Supaya apa? Supaya tentera-tentera Malaysia marah dan tentera Malaysia pula akan menyerang Indonesia. Maka kalau menyerang Indonesia, maka akan berlakulah peperangan antara Malaysia dan Indonesia. Dan itu yang Indonesia mahukan.
Sengaja. Sengaja menimbulkan, sengaja cari pasal. Supaya apa? Supaya Malaysia akan rasa tertekan dan rasa marah dan akan cuba untuk menyerang balik Indonesia. Maka akan berlakulah peperangan. Jadi, namun kalau kita lihat Malaysia, kaedah provokasi itu yang dilakukan oleh Indonesia, kita tidak akan ubah pendirian kita nak bertindak secara diplomatik. Kita minta cara apa? Kita minta tanya PBB, macam mana dia orang ni? Dia orang menyerang negara kita ni. Negara kami dia serang, sahaja cek pasal ni, macam mana ni? Nampak tak? Jadi itulah Malaysia, dia walaupun diserang secara gerila pun kita tetap cara diplomatik. So di situ ada gambar iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman duduk depan dan Omar Ong Yok Lin di belakang dalam Majlis Keselamatan PBB membentangkan aduan tentang konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi adakah mereka mampu untuk buat zaman sekarang? Mampukah kalau Indonesia serang negara kita? Mampukah mereka selamat? Cikgu tak rasa selamat. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni kita punya tentera ramai. Cuba tengok bilangan rakyat Malaysia yang menyertai PUBG dan juga ML punya ramai tu. Semua sniper-sniper, tembak tepat. Kan? Tembak semua tepat, main PUBG semua menang. Ada berani? Okey. Oh ya ke? Oh Indo lagi gambar Alamak, tak jadi lah. Tak jadi lah. Okey. Okey, bukan apa. Cikgu tak main PUBG cikgu tak main PUBG, cikgu tak main ML. Even PIBG pun cikgu tak main. PUBG ke PIBG ke cikgu tak main. Okey. Ya, PIBG. PIBG cikgu tak main. PIBG, tahu PIBG, Nash? Tak tahu Nash PIBG? Dia ni cikgu bulat. Game baru gak? PIBG. PIBG tak tahu, Nash? Kau ni PIBG pun tak tahu. Apalah kau ni? Bukan. Alah. PIBG pun tak tahu. Tu, actually Mukhlis tak tulis. Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru, PIBG. Itu ke? Yalah. Itu PIBG lah tu, PIBG. Kawan saya tak bayar dia form 1. Agak tiba kat situ masuk Uish, Azim baru tahu. Cikgu tak lawan. Okey. So itu PIBG. Okey, itu PIBG. Jangan main-main. Power tu. Power PIBG. Kan, pengetua ada, mak bapak pun ada, kecut perut semua budak-budak. Kecut perut semua budak-budak ya. Okey, baik. Kita lihat. Baik. Yeah. Player international background Okey, baik. Baik, langkah-langkah menamatkan konfrontasi. Bagaimana konfrontasi ini ditamatkan? So Malaysia, Malaysia memang menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi dan tanggungjawab menyusun strategi ini diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Dan tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara-negara luar. Jadi kita lihat yang pertama sekali apa yang dilakukan, iaitu yang pertama kita lihat usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U.Than, iaitu Setiausaha Agong PBB. Beliau ni, Setiausaha Agong PBB, beliau utus wakilnya iaitu CV Naramsin Handu pada bulan Februari 1993 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, nama dia ke U.Than? Ya, betul. Sebab itu dekat KL ada nama jalan, Jalan U.Than. Betul tak? Nama jalan iaitu Jalan U.Than. Memang ada. Memang ada. Nama jalan U.Than itu memang ada. Di KL, di Kuala Lumpur. So itu diambil sempena nama dia. Bukan U-turn bukan U-turn. Bunyi macam U-turn tapi U-turn. Bukan U-turn. Jalan tu straight aja, tak ada U-turn. Okey, baik. Okey.
Bukan jangan main-main dia Setiausaha Agung PBB tahu. Setiausaha Agung PBB. Baik. Kita lihat di sini macam mana je tu Presiden Macapagal iaitu Presiden Filipina menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila dan negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafiee. Dan Tunku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963 dan dalam pertemuan ini Tunku Abdul Rahman menerangkan tentang tujuan pembentukan Malaysia. Nampak? Tunku Abdul Rahman ni dia lebih suka untuk berdiplomasi dengan cara kita bermesyuarat. Apa masalah? Kita mesyuarat. Apa masalah? Kita meeting. Kita bincang. Kita bincang. Nampak? Kan? Benda boleh bincang buat apa nak gaduh? Kan? Betul? Okay. Jadi itulah yang berlaku. Kemudian seterusnya, masih lagi pada tahun 1993, Tun Abdul Razak Husin menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1993 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia yang telah isytiharkan dasar konfrontasi tadi, hadir bagi pihak negaranya iaitu negara Indonesia. Tunku Abdul Rahman Putra seterusnya menghadiri mesyuarat. Kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman ni menghadiri mesyuarat bersama-sama Soekarno daripada Indonesia dan juga Macapagal di Manila. Macapagal ni presiden Filipina dan hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Maknanya apa? Secara umumnya Indonesia dan juga Filipina setuju dengan pembentukan Malaysia selepas PBB dia buat review balik terhadap Sarawak dan Sabah. Boleh. So boleh Diva ya. Jadi penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah tentang betul ke mereka ni nak masuk Malaysia. Lepas PBB buat penilaian itu, barulah Indonesia dengan Filipina akan setuju. Baik. Kemudian kita lihat namun begitu kita tahu selepas itu dalam 16 hari bulan 9 16 September 1993 Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan pembentukan Malaysia dan itu telah menyebabkan Indonesia marah. Kerana apa? Penilaian yang nak dibuat oleh PBB belum buat lagi. PBB belum buat penilaian lagi terhadap Sarawak dan Sabah, tetapi Tunku Abdul Rahman telah isytiharkan pembentukan Malaysia dengan gabungan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Ini menyebabkan Soekarno marah. Dan itulah berlakunya konfrontasi penentangan demi penentangan. Dan kalau kita lihat, dan pada tahun 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan juga sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Thanat Khoman iaitu Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Inilah dia. Muhammad Ghazali Shafiee menyambut kedatangan Jeneral Ali Martopo di lapangan terbang antarabangsa Subang. Nampak tak? Bermakna di sini pada zaman itu, airport Subang tu memang dah ada dari dulu lagi airport Subang tu memang dah ada dari dulu lagi. Lama tu. So daripada situ kalau kita lihat, sila Yasmin. Kemudian yang ketujuh, berlaku peralihan kepimpinan di Indonesia. Pada 30 September 1965 telah menamatkan konfrontasi. Macam cikgu cakap tadi kan, macam kita tengok video tadi. Video tadi, kalau kita lihat ada satu video tadi, mula-mula tadi, dia kata apa? Bahawa berlaku penentangan terhadap dalam Indonesia sendiri. Apabila Presiden Soekarno ini
dikatakan memiliki ideologi komunis. Jadi rakyat, kalau kita lihat rakyat Indonesia menentang komunis, dan ini menyebabkan General Soeharto ini memimpin tentera-tentera untuk menggulingkan Soekarno, dan akhirnya Soekarno turun takhta, turun sebagai presiden, dan General Soeharto pula naik menggantikan Soekarno menjadi presiden. Jadi kalau kita lihat sini General Soeharto melantik General Ali Martopo dan juga Adam Malik untuk berunding bagi menamatkan konfrontasi. Maknanya ini dilakukan selepas peralihan kuasa, iaitu Soekarno telah turun dan juga General Soeharto ini naik menjadi Presiden Soeharto. Jadi pada tahun 1966 kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966, dan Tun Abdul Razak Husin menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Inilah dia gambar Tun Abdul Razak dan juga Adam Malik disaksikan oleh General Soeharto. Mana General Soehartonya? Inilah dia. Beliau ini General Soeharto. Ini adalah Tun Abdul Razak, dan yang sebelah kanan ini adalah Adam Malik. Jadi inilah dia perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia. Okey. Jadi konfrontasi ini telah memberikan kita pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. So komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Oleh itu penting bagi kita rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kestabilan negara dan elakkan ancaman luar. So, pembentukan Malaysia merupakan usaha untuk menggabungkan, kita lihat secara umumnya menggabungkan Persekutuan Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dalam Persekutuan Malaysia. So, usaha pembentukan Malaysia ini menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Dan pembentukan Malaysia juga turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa bila negara jiran kita sendiri iaitu Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. So, sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan kerajaan ataupun pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jayanya. So, keterlibatan pemimpin, pegawai kerajaan, masyarakat tempatan menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1993. Malaysia berjaya diisytiharkan pada 16 September 1963. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia ialah kepentingan sepakat. Maknanya kepentingan untuk kesepakatan untuk apa? Kestabilan negara. Maka dengan itu kalau kita lihat tamatlah bab ini. Habis dah bab 5. Habis dah bab 5 ya. Dan bab 5 ini kalau kita lihat kembali apa yang telah kita pelajari sepanjang bab 5 ini, iaitu idea tentang gagasan Malaysia, kemudian idea daripada perkembangan idea daripada pegawai British, idea daripada penduduk tempatan, dan apakah reason ataupun rasional ataupun sebab-sebab pembentukan Malaysia. Dan kita telah lihat reaksi-reaksi awal terhadap gagasan negara, iaitu gagasan Malaysia, iaitu reaksi tempatan dan juga reaksi negara jiran. Dan kita telah lihat juga langkah-langkah pembentukan Malaysia seperti siri lawatan, Jawatankuasa Setiakawan Malaysia, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Commonwealth dan pembentukan Jawatankuasa Antarkerajaan. Kemudian kita juga telah lihat tentang Perjanjian Malaysia dan Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dan peristiwa perisytiharan Malaysia. Dan kita lihat juga konfrontasi iaitu penentangan yang telah dilakukan oleh Indonesia sebentar tadi dan peristiwa penentangan itu dan bagaimana langkah-langkah menamatkan konfrontasi. So,
Dengan itu kita telah tamat bab yang kelima. Ada soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Yang tak faham ke, yang nak tahu lebih lanjut ke apa ke, silakan. Boleh bertanya sekarang. Boleh sharekan soalan kamu di group chat ataupun kamu boleh onkan mic. Yes. Ada soalan nak tanya? Tak ada kot. Semua boleh faham ya? Semua boleh faham? Bagaimana dengan okey, Afiq, Amira Aida, Arif Zikri? Boleh eh? Okey. Azim Syakir, Emil Aiman, okey. Izjad, Nash, Najwa, boleh faham ya? Okay, good. Bagus. So, nanti kita akan lihat cabaran selepas pembentukan Malaysia. Cabaran-cabaran ini termasuklah apa tahu? Ini bab 6 nanti kita akan lihat, mungkin lambat sikit lah. Mungkin kita akan tengok bab 6 ini pada kelas yang kedua. Mungkin kita akan lihat pada kelas pada hari Ahad minggu depan. Kerana kelas kita iaitu kelas form 5 ni pada hari Selasa nanti kita akan buat soalan-soalan. Kita akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan bab 1 hingga bab 5. Cikgu risau juga ni. Asyik belajar-belajar je tapi tak faham-faham kan. Takut nanti kalau kita nak jawab soalan kita tak tahu. Jadi kita akan cuba jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan bab 1 hingga bab 5. Dan selepas itu kita akan belajar tentang bab 6 tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. Cabaran-cabarannya seperti apa? Singapura, pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi serta tragedi hubungan antara kaum. Maksudnya di sini bab 6 still ada cerita. Itu yang best. Ada cerita pasal kenapa Singapura keluar daripada Malaysia. Dan juga kita akan belajar tentang komunis yang telah menguasai negara kita dan mengancam keselamatan negara kita. Dan juga kita nak lihat, mungkin juga kita akan lihat tentang tragedi 13 Mei. Iaitu rusuhan kaum 13 Mei 1969. Yes, itu semua ada dalam bab yang ke-6. So I think bab 6 ni sama-sama interesting lah. Sama interesting macam bab 5. Sama interesting macam bab 5. Best. Jadi kita nak belajar tentang apa yang berlaku kepada negara kita selepas pembentukan Malaysia. Sebenarnya pemisahan Singapura dan juga tragedi hubungan antara kaum ni, kamu adalah generasi yang pertama mempelajari subtopik ini. Sebab KBSM hari tu, silibus KBSM, dia tak ada. Tragedi hubungan antara kaum tak ada. Okay, tak termasuk. Okay, jadi kita akan belajar nanti. Okay, baik. Waduh, okay. Baik, kita akan cuba untuk lihat kembali ada beberapa soalan-soalan. Ada beberapa soalan yang kita nak lihat di sini. Okay, sebagai contoh kalau kita lihat di sini, okay, soalan nombor 1 ni. Okay. Okey, bagus soalan Azim Syakir. Okey, baik. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, okey. Untuk minggu depan kita dah puasa. Okey. Kita dah puasa. Jadi Ashley pun puasa kan? Tak apa Ashley, nanti kita buka puasa sama ya. Okey, baik. Okey, baik. Okey, minggu depan dah start puasa. Jadi okey, kita punya kelas berjalan seperti biasa. Okey, berjalan seperti biasa sebab kalau kamu perasan kan, kalau kamu alert lah perasan bahawa sebenarnya bermula bulan April ini kelas-kelas sejarah cikgu kalau hari Selasa semuanya bermula pada pukul 5 petang. Why 5 petang? Kerana pukul 5 itu okey, cikgu akan mengadakan kelas sampai pukul 6.30. Dan kenapa berhenti 6.30? Kerana selepas itu kita akan boleh bersiap untuk berbuka puasa dan solat maghrib. Jadi memang telah cikgu adjust untuk start pukul 5 pada hari Selasa dan juga hari Ahad kita buat sebelah pagi. So tak ada kacau apa-apa tentang puasa. Don't worry.
Kan. Cikgu buka YouTube, lepas tu ada iklan McD, habis kita. Okey. Yes, bazar Ramadan. Yes, tarawih. Yes. Kalau cikgu buka YouTube, lepas tu ada iklan McD, habislah kita. Tak ada apalah. Kan? Bila kamu dah biasa puasa, okey, pada waktu siang bulan puasa, dihidangkan makanan depan mata kamu pun, kamu tak nak makan. Kamu tak selera nak makan. Itulah dia. Tapi jangan tunjuk air. Air problem. Makanan tak apa lagi. Air problem. Kan? Kena pula bila balik sekolah kan. Balik sekolah tengah hari panas-panas, tiba-tiba lalu air kan. Air tu pula dengan teh ais pula tu kan. Ikat tepi dengan penuh dengan air-air dia kan. Itu yang macam macam itulah. Okay, good luck lah korang. Okay. Baik, kita nak lihat di sini tentang soalan di sini iaitu ada soalan di sini, nyatakan faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Okey, so soalan nombor 1 ni, kita nak lihat di sini. Okey, contoh soalan di sini, nyatakan faktor pembentukan Malaysia. Faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia. So kat mana nak cari dia punya faktor ni cikgu? Okey, kita boleh lihat di bahagian konfrontasi. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu kita lihat di sini, kita boleh katakan bahawa Parti Komunis Indonesia ni menganggap bahawa rancangan Malaysia itu adalah penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. So ini. Dan satu lagi kamu boleh buat iaitu pembentukan Malaysia ini akan mengancam. Ini yang kedua. Mengancam kedudukan Indonesia. Maknanya Indonesia terancam apabila terbentuknya Malaysia. So ada 2 poin kat sini. Penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British, satu, dan yang kedua alasan Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia, dua. Baik. So itu cara untuk menjawab soalan nombor 1 itu. Jadi cikgu nak, kita ada berapa orang kat sini? Kita ada lebih kurang 21 orang. Kita ada 20 orang, 19 orang. Cikgu mohon kepada 19 orang ini untuk sila jawab soalan ini di dalam grup chat sekarang. Pastikan kamu buat ayat. Buat ayat jawapan yang penuh. Faktor, contohnya ayat penuh apa tahu? Faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah, dan sambungkan dengan jawapan-jawapan yang telah cikgu berikan tadi. Ingat, jawapan tu ada 2. So kena buat 2 ayat. Jangan buat 1 ayat, buat 2 ayat. So cikgu beri masa 3 minit untuk kamu jawab sekarang soalan ini dan letakkan dalam grup chat sekarang. Grup chat Zoom ni. Cikgu nak tengok macam mana korang buat ayat jawapan sekarang. Jangan lagi. Jangan lagi tiba-tiba dah lagi dah seorang. Korang ni lagi deh. Cuba jawab sekarang. Boleh? Iaitu yang ini. Faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia. So, kamu kena buat ayat. Jawapan dia, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah, dan kamu boleh ambil jawapan dia iaitu di sini. Iaitu kita lihat kerana ialah pembentukan Malaysia ataupun rancangan Malaysia adalah penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Titik. Selain itu, Indonesia menganggap pembentukan Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia. Dia macam tu. So cikgu nak tengok ayat kamu. Macam mana kamu buat ayat? Sila buat sekarang dan buatkan dalam grup chat sekarang ni. Nak tengok? Buat. Kita ada lebih kurang dalam 18 orang ni.
Jangan lari. Ini je cara macam mana nak suruh kamu buat latihan. Supaya kamu dah sedia. Dah sedia untuk menjawab soalan. Okey, markah diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. Okey, 2 markah. Maknanya kena bagi 2. Sama ada 2 fakta ataupun 1 fakta, 1 huraian. Okey, bina ayat jawapan tu cantik-cantik. Nak tengok berapa markah yang kamu boleh dapat. Semua kena buat bukan seorang, semua kena buat. Ya Allah. Dah ada orang nyanyi lagu raya ke? Kita hulur doa tulus suci. Dah ada nyanyi lagu raya pula tu. Okey, Afiq dah hantar. Antara faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah disebabkan Indonesia menganggap Malaysia. Perkataan kau Afiq, ada tertinggal. Malaysia adalah disebabkan Indonesia menganggap Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia. Selain itu, rancangan Malaysia akan mencetuskan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh British, juga faktor penentangan Indonesia. Terbalik-balik jawapan kau ni. Okey, kau just simple aja, iaitu okey Afiq, iaitu antara faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah disebabkan Indonesia menganggap pembentukan Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia. Selain itu, rancangan Malaysia adalah satu dasar neokolonialisme yang dirancang oleh British. Itu je. So tak perlu tambah juga faktor penentang Indonesia, tak payah. Sebab dah ada perkataan penanda wacana selain itu. So tak perlu nak tambah lagi. Kevin kena jelas tu. Okey. Tunku Amir, faktor yang ialah merupakan dasar neokolonialisme dan Indonesia menganggap pembentukan ini akan mengancam kedudukan mereka. Okey, boleh. Okey, Amir, cuma kau punya jawapan tu typo. Okey, typo sangat tu. Okey, Danush, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia termasuklah rancangan Malaysia menjadi dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Okey. Selain itu, Indonesia menentang pembentukan Malaysia atas dasar mengancam kedudukan Indonesia. Okey, bagus. Okey. Yang? Sayang? Tak dengar. Ashley Merkulis, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah pembentukan Malaysia merupakan penerusan dasar neokolonialisme. Okey, bagus. Satu, Indonesia memberi alasan bahawa pembentukan Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia. Bagus. Okey, bagus. Ayat yang sempurna, Ashley. Bagus. Syahira, faktor adalah kerana rancangan Malaysia merupakan penerusan dasar. Okey, selain itu pembentukan Malaysia juga mengancam kedudukan Indonesia. Bagus. Okey. Okey. Amira Aida, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia adalah Malaysia meneruskan dasar neokolonialisme. Okey, selain itu mereka juga menganggap Malaysia akan mengancam. Okey, bagus. Simple sangat saya. Okey. Azim, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang pembentukan Malaysia adalah rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme. Ianya juga boleh mengancam Indonesia. Okey, bagus. Cuma Azim Syakir, ini satu perkongsian lah, perkongsian kepada Azim. Okey, Azim, sebenarnya perkataan ia bukan untuk benda ataupun perkara, tetapi ia adalah untuk manusia. Ia adalah untuk manusia.
Itu telah dimaklumkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bahawa ia adalah sebenarnya untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk perkara. Jadi kamu boleh mula gunakan perkataan betul, iaitu selain itu pembentukan Malaysia juga boleh mengancam Indonesia. So jangan guna ia ya. Ia tu untuk manusia. Betul. Okey. Faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia. Okey, Shimir. Rancangkan Malaysia sebagai masalah. Okey. Menganggap Malaysia. Ya betul. Alamak, tak ada soal pula. Halalah. Okey. Ya, dan haiwan. Tak, haiwan pun tak. Okey. Shimir, haiwan pun tak. Okey. Haiwan kamu kena guna balik perkataan haiwan tu. Contohnya, lembu itu memakan rumput. Kamu tak boleh kata ia, selepas tu kan ia juga, ia adalah kepunyaan. Dulu kita buat ia, sekarang tak boleh. Sebenarnya kita gunakan balik, lembu itu adalah kepunyaan Syamir, macam tu. Jadi kita kena ulang balik, kita tak boleh guna ia. Yes. Okay. Izjad, okay, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia adalah sebab Malaysia meneruskan dasar neokolonialisme. Bukan Malaysia. Okay. Okay, bukan Malaysia, Izjad. Okay, kamu boleh tulis iaitu sebab okay, Malaysia adalah sebagai rancangan Malaysia adalah sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Menganggap Malaysia akan mengancam. Okay. So Izjad, kamu dapat satu je tahu sebab yang ayat yang kedua, yang pertama tu jawapan tu kurang tepat. Nash, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia ialah Indonesia menganggap Malaysia kan. Okey. Satu, Indonesia menentang Malaysia disebabkan oleh rancangan Malaysia merupakan bagus. Okey. Ia merupakan rusak. Delete message tu. Okey. Faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia adalah sebab. Okey. Emil Aiman. Okey, selain itu rancangan Malaysia adalah satu dasar. Okey, bagus. Okey. Najwa, faktor yang menyebabkan Indonesia menentang Malaysia ialah Malaysia menggunakan dasar dirancang oleh British. Selain itu, Indonesia menganggap kedudukan Malaysia akan mengancam kedudukan Malaysia. Bagus. Geng typo kita. Okey. Baik, bagus. So, rata-rata berjaya menjawab dengan baik tentang soalan itu. Ada orang private message ke? Ada. Ada juga yang tak berani nak paparkan jawapan. Kan? Tak berani paparkan jawapan. Bagus. Okey, jawapan-jawapan tu. Baik. Okey, soalan yang kedua kita nak lihat di sini iaitu tentang soalan kedua iaitu huraikan usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi. Apakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia? Banyak. Banyak. Kalau kita lihat, kalau usaha ni kita boleh lihat dari sudut apa? Kita lihat dari sudut langkah-langkah menamatkan konfrontasi ini. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, so kalau kita lihat di sini usaha yang dilakukan oleh siapa? Kita tengok soalan balik. Usaha yang dilakukan oleh Malaysia. So, kalau usaha yang dilakukan oleh Malaysia, kalau kita lihat di sini, Setiausaha Agung PBB ni, adakah ini usaha daripada Malaysia? No, ini bukan usaha daripada Malaysia. Kemudian kita lihat bahawa ini antara usaha Malaysia iaitu Tan Sri Ghazali Shafiee menghadiri rundingan. Menghadiri rundingan. Itu satu, maknanya menggunakan pendekatan diplomatik lah. So pendekatan diplomatik ni betul. Dalam usaha menangani konfrontasi. So ini boleh jadi satu fakta. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik. Dan antara, sebab soalan kata apa tahu? Huraikan usaha. So bila huraikan, kamu kena explain. Kena explain dengan lebih banyak. Kena berikan contoh-contoh, kena berikan apakah usaha-usahanya. So tak boleh simply set pendekatan diplomatik. Ingat tu ya. So ambil pendekatan diplomatik dan ambil yang kedua ini, iaitu Tan Sri Muhammad Ghazali Shafiee ini telah menghadiri rundingan itu. Kemudian yang ketiga, yang ini pun boleh ambil. Tunku Abdul Rahman juga menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ini.
iaitu Tun Abdul Razak Hussein, okey, menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar. Kemudian yang kelima yang ini, Tunku Abdul Rahman menghadiri mesyuarat dengan Soekarno dan Presiden Macapagal untuk dibuat penilaian semula. So kalau kita lihat, itulah dia antara lima okey, kita kata sebagai 5 usaha untuk mendapatkan ataupun untuk menamatkan konfrontasi yang telah dilakukan oleh Malaysia. Yang telah dilakukan oleh Malaysia. So, kalau kamu nak buat ayat, kamu boleh ambil ayat yang pertama yang ini satu. Kalau kamu buat katakan bahawa okey, antara usahanya okey, pendekatan diplomatik ini satu, kemudian dua, tiga, okey, kemudian 4 dan 5. So di sini kamu boleh simply say kamu dapat 5 hingga 6 markah. 5 hingga 6 markah. Jadi senanglah untuk kamu buatkan huraian dia kat situ. Ingat kamu kena menjawab soalan mengikut peruntukan markah dan fahami kehendak soalan. Soalan kata apa? Huraikan. Huraikan ni maknanya explain secara detail, okey, usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia. So tadi itulah jawapan dia. Itu jawapan-jawapan dia. Baik. Biasanya kalau untuk jawapan macam ni, kamu akan mulakan dengan ayat jawapan dia macam mana? Iaitu usaha yang dilakukan ataupun antara usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia kan, okey, adalah pendekatan secara diplomatik. Okey, sebagai contoh, kamu buat ayat. Sebagai contoh, siapa yang buat? Okey. Baik. So, kita ada lebih kurang 12 minit lagi. So, cikgu nak semua pelajar untuk menjawab soalan ini. Soalan terakhir pada hari ini, iaitu huraikan usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia. Ambil ayat tu dulu. Ambil ayat tu dulu, Nash. Okey, usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia adalah, dan kemudian kamu baru boleh ambil yang ini. Okey, yang ini. So, pendekatan diplomatik dan sebagainya. Okey. So, baru boleh ambil yang ini. Okey. So, ini kalau untuk peruntukan sebanyak 5 markah. Kalau 8 markah, kalau biasanya maksimum 8 markah. Kalau 8 markah, cikgu akan ambil apa tahu? Pendekatan diplomatik ni satu. Kemudian cikgu akan ambil tanggungjawab ini. Ayat yang kedua, yang ini cikgu ambil. Yang kedua ni. Yang ini cikgu ambil. Okey, kemudian yang ini pun cikgu ambil. Mematahkan. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So banyak kita boleh ambil daripada sini. Langkah-langkah menamatkan konfrontasi. Tapi harus ingat, susun. Okey, susun ikut kronologi. Jangan terbalik. No. Susun ikut kronologi. Okey. Baik. Siapa jawapan yang terbaik, cikgu akan beri hadiah jugalah. Hadiah. Untuk jawapan bagi soalan yang ini. Silakan. Cikgu bagi masa dalam 3 minit. Cikgu rasa better cikgu buat macam ni daripada cikgu sendkan soalan dalam Google Form dan tunggu korang submit. Memang lama lah. Kan? Baik. Cikgu minta kamu jawab sekarang, kita boleh check sama-sama. Dan dah tahu. Okay. Okay, Yasmin. Yasmin, kamu anak nombor 2 Kamu bukan sulung Ada abang Oh, okay. Okay. Tengok Amir. Saja je nak lagi kan, Meh? Kau jawab dulu, Meh. Kau jawab dulu.
Kau jawab dulu. Kau jangan nak lari, nak cerita Tesco. Kat mana kat Tesco? Bandar Mahkota tu. Bandar Mahkota tu ada Tesco kat mana? Tesco Kajang. Tesco mana? Bangi. Kan? Kau jawab sekarang. Lepas tu kau nak pergi mana, kau pergi mana lah. Kau pergilah. Nak buang air besar ke? Nak buang air 1 tong ke? Kan? Nak pergi Tesco ke? Nak pergi mana? Pergi. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Apa panggil tu? Oh, Bandar Puteri. Okey. I see. Yalah tempat baru kan. Okey. Tak. Kalau salah eja sebenarnya tak ada tolak markah. Ini bukan BM. Ini bukan BM Syamil. Typo sikit-sikit boleh diterima lah kan. Okay. Tapi kalau bendahara, okay, typo jadi bendahari, itu memang salah. Walaupun kata typo kan, bendahara jadi bendahari, itu salah. Yelah sebab bendahari dah jawatan lain. Kan? Kalau bendahara tu tulis jadi bendaharo, kan? A jadi O tu, boleh diterima lagi lah. Oh, bendaharo. Tapi bendahara tu kan jadi bendahari. Itu lain tu. Memang salah lah. Kan? Contoh. Ya, betul. Asalkan ada isi. Tapi buatlah ayat mengikut ayat jawapan. Kan? Kadang-kadang bila tengok balik gambar sendiri dah macam hang tua. Kan? Perasan sungguh. Okey, baik. Cepat. I see. Suka kau ya? Boy. Berimajinasi tak salah. Boy. Seni itu indah. Ya, betul. Cikgu setuju tu. Tiba kat situ kan. Seni itu indah. Okey, so kita lihat dah ada yang hantar. Okey, Nash. Bagus Nash. Antara usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia adalah dengan menggunakan penting. 1. Ia mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan keluar. Okey, seterusnya menghadiri rundingan yang diajukan oleh Presiden Capagas. Menerangkan tujuan Malaysia di Tokyo. Okey, sekali. Okey, bagus. Untuk Nash, kamu dapat at least 5 hingga 6 markah kat situ. Bagus Nash. Okey, complete dengan kamu punya penanda wacana dan juga complete dengan fakta-faktanya. Bagus.
Ashley. Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Malaysia ialah peranan. Okay. Okay, belajar juga hari mesyuarat sama-sama. Okay. Okay, bagus. Di situ semua fakta boleh diterima kecuali fakta yang actually fakta yang Setiausaha Agung PBB UTAN tu. Di mana Setiausaha Agung PBB UTAN tu memang itu usaha untuk menamatkan konfrontasi, tapi itu bukan usaha dari Malaysia. Tapi itu usaha daripada PBB. Soalan dia, huraikan usaha yang dilakukan oleh Malaysia. So ambil yang Malaysia sahaja. Apa yang Malaysia buat. Jangan ambil yang PBB buat. Nampak? Itu baru menjawab soalan. Nampak? Okey. Najwa. Usaha yang dilakukan Malaysia, okey, pendekatan diplomatik, mengajukan rundingan peringkat pegawai di Manila, selain itu. Okey, 4, 5. Okey, 5 markah, bagus. Kena ingatkan tarikh ke? Tak perlu. Sebenarnya tarikh tu tak perlu ingat pun. Sebenarnya ramai yang risau tentang tarikh tu, tapi sebenarnya tarikh tu sebenarnya tidaklah begitu penting. Okey, walaupun kalau kamu letakkan itu lagi bagus. Tapi kalau kamu tak letakkan, it's okay. Yang penting kamu tahu flow dia. Jangan macam kita lah kan. Kita tahu mula-mula okey, kemerdekaan tanah Melayu. Kemudian barulah kemerdekaan ataupun barulah pembentukan Malaysia. Kalau kita tak ingat dia punya tahun, tak ingat susunan dia, mungkin kita akan kata apa? Oh, pembentukan Malaysia. Kemudian barulah kemerdekaan tanah Melayu. Kan kita jadi macam benda tu bertukar-tukar kan, tak ikut susunan. Jadi sebab itu tahun memainkan peranan penting supaya kita tahu susunan dia bila. Okey. Jadi kalau tak ingat tahun pun tak apa, yang penting tahu susunan dia. Mula-mula kemerdekaan tanah Melayu, barulah pembentukan Malaysia. Bukannya Malaysia dulu baru tanah Melayu. Jadi kena tahu susunan dia. Mesti ingat tempat tak perlu. Pun tak perlu. Tak perlu sangat. Okay. Tapi kalau ingat lagi baik. Kalau ingat lagi baik. Kalau tak ingat tak mengapa. Kita nak usaha tu je. Nama pun sebenarnya okay. Nama tokoh itu sebaik-baiknya diingati. Sebab kita nak cerita kan. Contohnya macam kamu tengok filem Avengers. Dia orang Avengers ni, dia orang lawan Thanos, dia tumbuk kan. Habis Thanos kena. Lepas tu orang tanya, siapa yang tumbuk? Alah, yang ada lampu tu, apa nama dia? Alah, lampu dekat jantung tu, apa nama dia? Alah, yang selalu terbang macam tu macam tu kan. Apa nama dia? Takkan kamu nak cerita macam tu? Kan? Alah, yang terbang macam tu, kemudian macam tu terbang tu. Apa nama dia? Kan kelakar jadinya. Kan? Sebab tu kena tahu nama. Jadi yang tu takkan nak tulis yang tu yang menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila. Kemudian kan ada pegawai Malaysia tu yang menerima undangan Presiden Soekarno. Kan pelik jadinya kalau cerita macam tu. Jadi nama memang kena ingat. Tak boleh nak main yang tu. Alah si Polan bin si Polan. Tak boleh. Si Polan, si Anu, tu tak boleh. Memang tak boleh. Si Polan, si Anu tak boleh. Jangan pakai. Yang tu, tak nak. Tak nak yang tu. Okay, baik. Next week exam. Okay, next week exam Okay. Okay, kepada para pelajar yang mungkin untuk kelas hari Selasa nanti kita akan buat sedikit revision dan juga kita akan menjawab soalan untuk membantu para pelajar yang mungkin ada exam. Boleh? Untuk kita bantu. Okay, yang lain ada jawapan tak? Ke dah tak nak hantar dah? Semua dah fikir nak makan dah. Yang hantar cuma Najwa dan juga Ashley serta Nash. Yang lain dah nak keluar makan dah. Okay. Next week, May. I see.
Izzat. Okey, contohnya okey bagus. Okey, menerima undangan. Okey, 2, 3, 4. Bagus. Dengan menggunakan pendekatan diplomatik. Bagus. Perintah Macapagal mengajukan rundingan. Bagus. Yang tu okey, bagus. Emil Aiman. Okey. Okey, bagus. Tunku Abdul Rahman menerangkan tujuan pertukaran Malaysia. Okey. Okey. Okey, bagus. Saya tak boleh set baik. Bawa baik IKEA pergi Tesco. Okey. Baik. So, rata-rata para pelajar telah mampu untuk mengetahui dan menjawab soalan dengan baik. Cuma mungkin cikgu kalau nak tegur pun cikgu nak tegur tentang Izzat lah. Di mana Izzat, contohnya Muhammad Ghazali Syafi'i, Presiden Macapagal mengajukan rundingan peringkat pegawai di Manila. Ayat tu tak lengkap. Ingat Muhammad Ghazali Syafi'i bukan Presiden Macapagal. Okey. Presiden Macapagal menganjurkan rundingan yang dihadiri, okey, yang mana dihadiri oleh wakil Malaysia iaitu Muhammad Ghazali Syafi'i. Jangan kamu buat Muhammad Ghazali Syafi'i itu Presiden Macapagal, bukan? Jadi nanti membawa maksud yang berbeza. So hati-hati bila menjawab. Okey Rizat. Kau jawab betul-betul tau kan. Rizat, kau tak jawab betul-betul cikgu bagi tahu mak kau. Dah lah mak kau tu bising dengan kau je selalu. Okay. Alright. So, baik. So, itu sahaja pada hari ini. Thanks guys untuk menyertai kelas kita pada hari ini.